Baik, sesudah bermalam di Muzdalifah pada 10 Zulhijjah, sama ada bermalam ataupun hanya melintasi Muzdalifah selepas tengah malam, maka jemaah haji akan berangkat ke Mina untuk melakukan perkara wajib haji yang ketiga, iaitu melontar Jamratul Aqabah pada pagi hari 10 Zulhijjah. Okey, poin yang pertama. Setelah sampai di Mina dari Muzdalifah, diwajibkan melontar Jamratul Aqabah dengan 7 biji anak batu. Baik, seperti yang cikgu sebut tadi, selepas jemaah haji bermalam di Muzdalifah, diorang ini wajib menuju ke Mina. Di sana diorang dikehendaki untuk melontar Jamratul Aqabah. Tapi biasanya diorang ni kena bawa ke kemah yang kena sediakan dulu, sementara mencari tempat tinggal. Lepas satu, sudah diorang dapat tempat tinggal, barulah diorang kena bawa ke Jamratul Aqabah. Kemudian poin yang kedua. Ini adalah untuk mengambil sempena peristiwa Nabi Ibrahim alaihi salam yang digoda oleh syaitan di tempat itu. Lalu baginda melontarnya dengan 7 kali lontaran. Okay, kenapa adanya perbuatan melontar Jamratul Aqabah ini? Jadinya perbuatan melontar ini ia diambil sempena peristiwa Nabi Ibrahim alaihi salam, yang mana pada masa itu Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim supaya menyembelih anaknya iaitu Ismail alaihi salam. Jadi Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintah Allah tersebut. Tetapi masa Nabi Ibrahim kan melaksanakan perintah itu, tiba-tiba iblis datang menghasut Nabi Ibrahim supaya indah menyembelih Ismail alaihi salam. Sedangkan itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim masa tu rasa marah ataupun sasak dengan hasutan dan bisikan iblis masa tu. Jadi baginda pun mengambil beberapa batu kecil, kemudian membaling batu kecil itu ke arah iblis sebanyak 7 kali lontaran. Sampailah iblis itu indah mengacau lagi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda yang maksudnya, manakala Nabi Ibrahim alaihi salam tiba untuk mengerjakan haji, datang syaitan menggodanya di batu Jamratul Aqabah. Lalu ia pun melontarnya dengan 7 butir batu sehingga ia terbenam dalam tanah. Jadi dari hadis ini jelas bahawa sebab adanya perbuatan melontar jamrah ini adalah untuk mengikut jejak Nabi Ibrahim alaihi salam. Seterusnya, bilakah waktu melontar Jamratul Aqabah? Waktunya ialah pada hari nahar, yakni sembelihan, yang bermula pada pertengahan malam hari nahar, iaitu pada pagi hari 10 Zulhijjah dengan syarat telah wukuf di Arafah. Kemudian sekiranya jemaah haji melontar sebelum wukuf di Arafah ataupun sebelum pertengahan hari nahar, maka hukum lontarannya adalah tidak sah dan ia dikenakan membayar dam. Okey. Antara waktu-waktu untuk melontar ada 3. Yang pertama ialah waktu afdal, iaitu semasa naik matahari hingga tergelincir matahari. Ini adalah waktu yang paling baik untuk melontar sebab cuacanya pada masa itu indah panas. Kemudian, waktu yang kedua ialah waktu ikhtiar ataupun waktu pilihan, iaitu selepas tergelincir matahari hingga terbenam matahari. Pada waktu ini, biasanya cuaca panas terik, jadi jemaah boleh menunggu waktu malam untuk melontar. Kemudian, waktu yang ketiga ialah waktu harus.
iaitu selepas terbenam matahari hingga akhir hari tasyrik, iaitu 13 Zulhijjah. Kemudian masuk kepada hikmat melontar Jamratul Aqabah. Apakah hikmat yang terdapat dalam melontar Jamratul Aqabah ni? Yang pertama ialah mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, melahirkan sifat kehambaan dan rasa rendah diri. Dan yang ketiga ialah mencontohi perbuatan Nabi Ibrahim alaihi salam melontar iblis kerana mengganggu amalan haji dan menggoda baginda supaya membuat maksiat dan kejahatan. Jadi secara ringkasnya, hikmah melontar jamrah ani ia adalah untuk mengikut jejak Nabi Ibrahim melontar kepada iblis yang selalu mengacau dan menghasut manusia untuk membuat maksiat dan terjerumus ke lembah perbuatan yang boleh merosakkan ibadat haji. Sebab memang iblis indah suka kepada orang yang kena berikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunaikan haji. Jadi pasal itulah kenapa disyariatkan melontar jamrah, sebab ia sekaligus sebagai penghinaan terhadap iblis yang dilaknat Allah. Kemudian ini adalah doa bagi semasa memulakan lontaran ke Jamratul Aqabah. Bismillah, Allahu Akbar, rajman lisyaitani wa hizbih, Allahumma ja'alhu hajjan mabrura, wa dhanban maghfura, wa sa'yan mashkura, wa amalan salihan maqbula, وتجارة لن تبور. بسم الله، الله أكبر، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Jadi sebelum memulakan lontaran, sunat membaca doa ani. Seterusnya, akhir sekali sebagai kesimpulan, bermalam di Muzdalifah pada 10 Zulhijjah dan melontar Jamratul Aqabah ani adalah perkara-perkara yang termasuk dalam wajib haji. Sekiranya jemaah haji meninggalkan perkara-perkara ini, maka hajinya tetap sah, tetapi ia dikenakan membayar dam. Wallahu alam bissawab. Kita ni sentuh sampai sini saja dulu. Jadinya alhamdulillah setakat ini kita ni sudah mempelajari tentang pengertian wajib haji dan 3 perkara wajib haji, iaitu berniat ihram di miqat, bermalam di Muzdalifah dan melontar Jamratul Aqabah. Dan insya-Allah akan kita ni sambung perkara wajib haji yang seterusnya pada kelas yang akan datang. Jadi sekian itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.